Itu untuk rekod supaya jangan diulang-ulang lagi bahawa kononnya ya pelancong-pelancong daripada Wuhan, daripada China itu adalah penyebabnya. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Selangor. Kuala Selangor. Bismillah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datuk Yang di-Pertua, saya juga turut mau membahaskan rang undang-undang ini untuk pembiayaan kerajaan bagi menaikkan had amount yang ditentukan dalam Akta Pinjaman Tempatan 1959, dan saya mulakan dengan bersama-sama kita semuanya mengambil perhatian dan maklum akan bagaimana pandemik 19 ini sebenarnya telah mencetuskan satu malapetaka kesihatan dan menjerumuskan pelbagai ekonomi hatta negara-negara yang maju, OECD dan sebagainya, yang sekaligus yang meletakkan kita untuk kembali memerhatikan dalam konteks pemulihan ini. Dan saya pertamanya mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan tahniah kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan KKM dan seluruhnya frontliners yang telah berjaya secara berkesan untuk menangani dan mengawal penularan virus SARS-CoV-2 atau pandemik COVID-19 di negara kita ini. Jadi satu segi, Datuk Yang di-Pertua, pandemik ini sebenarnya telah boleh kita jadikan sebagai satu indikator proksi ataupun ukuran bagaimana negara-negara diukur akan kemampuan dan kemampanan mereka untuk mengawal penularan ini, sekaligus menjadi satu ukuran sejauh mana undang-undang pentadbiran dan tadbir urus dengan izin, the administrative laws and governance bagi sebuah negara itu ditentukan dan terserlah akan keupayaan dan kesiapsiagaan mereka. Di sini juga kita mengambil maklum betapa dalam hal ini sebuah kerajaan akan diukur sejauh mana dari segi objektif mengawal antara lainnya jumlah kes pesakit, morbiditis dengan izin, kedua kematian ataupun mortality, dan sekaligus menangani seterusnya mengurus kehilangan pekerjaan dan pelbagai penutupan perniagaan, penguncupan growth, pertumbuhan, loss of GDP, dan pelbagai impak kehilangan kesejahteraan rumah tangga dan sebagainya dari sudut impak kehidupan domestik rumah tangga dan kehilangan social cohesion dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Justru saya juga menekankan betapa pentingnya untuk kita terus memahami bahawa penting untuk kita meletakkan right action atau right strategy at the right time. Dan di sini saya ingin put on record Datuk Yang di-Pertua, kerana Tanjung Karang sebentar tadi menyebutkan perkara ini dan juga beberapa kalangan ahli yang berhormat di sebelah sana menyebutkan ataupun sedikit menyelar kalau dengan izin, kalau boleh saya guna istilah itu, kegagalan PH dalam mengawal kluster pertama ketika saya mengemudi Kementerian Kesihatan pada awal stage itu. Dan untuk kesekian kalinya saya ingin sebutkan pada tahap awal sehinggalah Kerajaan Pakatan Harapan disingkirkan dengan power grab itu dengan izin, hanya ada 24 cases seluruhnya, Datuk Yang di-Pertua. Ketika 24 hari bulan Februari saya keluar daripada KKM, pejabat itu, saya
sebutkan dalam satu tweet saya, 24 kes seluruhnya, 22 sudah discharge, sembuh sempurna, dengan 2 berada dalam ward, dan itulah dia, dan berlalu satu jangka waktu 11 hari dengan tidak ada satu kes positif pun yang dikesan selama 11 hari, Datuk Yang di-Pertua. Itu untuk rekod supaya jangan diulang-ulang lagi bahawa kononnya pelancong-pelancong daripada Wuhan, daripada China itu adalah penyebabnya. Selepas daripada itu kita menyaksikan satu acceleration phase, sama ada bermula daripada kluster tablik, kluster CEO, khazanah dan juga risdah, kalau Datuk Yang di-Pertua masih ingat, dan begitulah kita memulakan right action at the right time. Containment, mitigation pada tahap awal ketika saya mengemudi KKM, dan barulah dari dalam saat kita menyaksikan acceleration phase itu, right action at the right time, kita mengenakan PKP, Datuk Yang di-Pertua. Tolong ambil perhatian ahli-ahli yang berhormat, kalau benar-benar kita mau berhujah berdasarkan fakta, itu adalah fakta yang perlu saya rakamkan supaya tidak perlu saya ulang-ulangi lagi. Datuk Yang di-Pertua, kita bercakap tentang undang-undang yang sebenarnya, saya sedia maklum dan saya perhatikan tadi sebentar tadi ada Menteri Keuangan, ya, dan Timbalan Menteri Keuangan ada di sini. Semalam kita dengar Timbalan Menteri Keuangan berhujah dengan menyebutkan akan ukuran KLCI Composite Index dengan izin sebagai satu barometer untuk kesihatan atau kesejahteraan ekonomi. Kita belum faham dalam apa yang disaksikan hari ini dengan suntikan sebanyak 45 bilion yang merupakan langkah yang kita semua akui. It's a counter-cyclical measures, it's a Keynesian theory to pump prime di ekonomi untuk kita gerakkan ekonomi dalam keadaan kemelesetan. Namun GDP menguncup 17.1 pada suku kedua tahun ini, dan yang terburuk dalam sejarah, lebih teruk daripada Asian Financial Crisis 1957 pada the Global Financial Crisis, dalam krisis juga dalam krisis 2008, Datuk Yang di-Pertua. Justru itu penghujahan kami, supaya benar-benar suntikan fiskal ini, khususnya suntikan cash, dalam sistem ekonomi kita ini, untuk benar-benar dapat berkesan, seperti mana juga kita perlu tahu, kalau kita makan ubat, kalau ubat dosnya tidak cukup, sekadar kita makan adalah ubat itu, tapi tidak meninggalkan apa-apa kesan. Saya memerhatikan dalam penguncupan ini, semua sektor mengalami penguncupan. Tak perlulah sebut tentang yang lain itu, tapi kalau kita ambil construction, minus 44.5 dengan izin, mining, manufacturing, minus 18.3, services, of course, services, semua sudah berkurung, sudah tidak dapat beroperasi, perusahaan, particularly pelancongan dan sebagainya. Hanya agriculture saja. Justru kerana itu, kalau kita bandingkan pula, malangnya, kalau kita bandingkan GDP kita, ataupun contraction penguncupan ini, kita adalah yang terburuk di ASEAN, Datuk Yang di-Pertua. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua, Filipina pun lebih baik daripada kita, Indonesia, Singapura, dan pastinya negara seperti US yang mengalami paling teruk dari sudut kesan pada mobility, mortalitiesnya, adalah juga kita hanya lebih baik sikit daripada United Kingdom, Datuk Yang di-Pertua. Justru kerana itu, ada asasnya untuk kami membuat penggasaan supaya benar-benar suntikan ini akan dapat benar-benar untuk to turn around our economy, dengan izin untuk kita pulihkan kembali supaya dapat kita saksikan akan suntikan-suntikan ini akhirnya mempunyai makna, and it reverses the contraction. Kita punya satu unjuran yang lebih baik, tetapi jangan sampai, saya memerhatikan daripada cadangan MIA, Malaysian Institute of Economic Research, dan beberapa ahli ekonomis yang lain, yang mereka menggesa supaya paling tidaknya 20 billion must be injected.
Persoalannya, Datuk dan Dipertua, this is a counter cyclical measures dan juga disadangkan bukanlah satu yang bersifat berpanjangan. Ia adalah satu langkah-langkah sementara dan saya kira persoalan untuk kita suntik supaya ia meninggalkan kesan yang sebaiknya adalah satu yang berwajaran untuk kita berikan sokongan. Justru kerana itu saya memerhatikan antara insentif termasuk menyediakan kemudahan kredit, semuanya adalah baik, Datuk dan Ketua, dan saya juga memerhatikan bahawa sokongan dari sudut KKM-nya 1 bilion telah diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan bagi perbelanjaan COVID-19 ini, dan juga saya perhatikan sokongan penjagaan kesihatan PKB40, program yang kita mulakan semasa Kerajaan Pakatan Harapan juga diberi pendekanan. Datuk Yang Dipertua, selain daripada infectious disease yang sifatnya adalah acute dan episodik dengan izin sementara, infectious disease itu sifatnya datang dan pergi. Kadang-kadang datang dan tak datang-datang lagi. Seumpama SARS, andainya kalau, dan tidak perlu ada vaksin pun. Tetapi saya ingin tekankan, sementara saya tidak mahu untuk mengurangkan penekanan kepada SOPs supaya jangan berlaku gelombang yang ketiga. Persoalan besarnya adalah penyakit-penyakit tidak berjangkit, the NCDs, the non-communicable diseases. Jangan sampai ia bukan terlepas pandang, bahkan di sedikit, kalau kita perhatikan non-COVID death semasa episod COVID-19 ini berlaku 8 kali ganda. Tidak silap saya saya boleh semak perkara itu. Justru itu saya sangat menyokong peruntukan 50 juta untuk PKB40 itu, dan saya mau perhatikan khususnya dari sudut perbelanjaan dan perjawatan yang telah diberikan dahulu sebelum saya tinggalkan KKM, 60,000 lebih itu diberikan khususnya kepada mereka yang dalam berhubungan contract workers kita, frontliners kita, supaya benar-benar dapat kita berikan pengiktirafan akan segala usaha baik mereka. Saya punya beberapa faktor poin-poin yang lain, tetapi telah melepasi waktu. Datuk Yang Dipertua, saya ucap terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Saya Muhammad. sokong bersyarat. Terima kasih, Muhammad.